warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita diberi kesempatan untuk berada di rumah Allah, untuk mempelajari agama dan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan usaha ini dapat mempermudahkan jalan kita menuju ke syurga Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamasu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Dan marilah kita berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya ke atas ahli keluarga baginda, para sahabat serta mereka yang mengikuti dengan baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada malam ini kita akan merenungi sebuah ayat, sepotong ayat dalam surah At-Tahrim, ayat yang ke-6, surah yang ke-66, ayat ke-6. Jadi tuan-tuan ingat, mudah nak ingat, 666, ya, surah ke-66, ayat yang ke-6. Surah ini, ayat ini mengingatkan kepada kita tentang tanggungjawab kita untuk memelihara diri kita sendiri dan juga ahli keluarga kita. Dari apa tuan-tuan? Daripada api neraka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayat ini tuan-tuan boleh pegang, jadikan sebagai prinsip hidup kita. Apa firman Allah SWT? Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini perintah Allah. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah berkata kepada kita orang yang beriman, peliharalah diri kalian. Qu anfusakum, peliharalah diri kalian, wa ahlikum, dan juga ahli keluarga kalian, daripada nara, api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, dan Allah bagi tahu kepada kita bahawa bahan bakar api neraka adalah daripada an-nas wal hijarah, daripada manusia, dan juga hijarah, iaitu batu-batu. Dan Allah menceritakan apa yang berlaku di sana, di neraka. 'Alaiha malaikah, di dalam neraka terdapat malaikat yang sifatnya ghilazun shidadun, malaikat yang kasar, yang bengis. Dan Allah sifatkan juga mereka ni la ya'sunallah ma amarahum, dan mereka tidak bermaksiat kepada Allah, tidak mengingkari perintah Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan Allah tegaskan lagi, dan mereka pun tetap melakukan segala yang diperintahkan. Muslimin dan muslimat, sebelum kita masuk lebih dalam terhadap ayat yang telah kita kongsikan sebentar tadi, ingin saya mengajak para jemaah semua untuk merenungi 4 perkara penting sebagai seorang Muslim. Dan 4 perkara ni saya selalu ingatkan diri saya dan para jemaah semua untuk kita memahami dengan baik. Sekiranya kita tidak memahami dengan baik 4 perkara tersebut, maka Allah telah sifatkan kita sebagai orang-orang yang rugi. Perkara pertama yang kita kena pegang, sifat yang pertama adalah kita kena menuntut ilmu.
adalah sifat ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah dengan ilmu bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Jadi sifat yang pertama adalah, prinsip adalah kita kena ada ilmu. Sebelum kita melakukan sesuatu perkara, mesti tahu, mesti berilmu. Kemudian perkara yang kedua selepas kita berilmu adalah kita beramal dengan ilmu yang dimiliki, yang kita panggil sebagai amal soleh. Sebab kalau ilmu tidak ada amal, dia ibarat pohon tetapi tidak ada buah, tidak ada manfaat. Senang cerita, bahasanya adalah ada ilmu mesti beramal, atau bahasa moden kita kata bertindak, action. Mesti bertindak. Dan amal ni mesti dua syarat. Yang pertama, amal soleh yang pertama mestilah kita ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kamu tidak diperintahkan mengerjakan ibadah melainkan hanya dalam keadaan ikhlas. Syarat yang kedua adalah ittiba', adalah kita mengikuti apa yang diajarkan atau dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi dua syarat amal soleh. Dan tentang beramal, satu perkara yang sangat penting. Bahkan hari ini kita melihat berlakunya perkembangan zaman dan juga moden. Kita melihat ilmu ni sampai orang tak tahu nak cari yang mana. Boleh katakan lambakan ilmu. Sehingga hari ini kita tak tahu, sampai orang pun keliru, tak tahu mana yang betul, mana yang salah. Bahkan bila ada yang jemaah bertanya, kita nak jawab pun risau juga, kan? Kadang kasihan. Sebab apa? Banyak sangat input diterima sampai tidak dapat membezakan mana yang sahih ataupun mana yang tidak sahih. Jadi ilmu ni perlulah diamalkan. Dan minta maaf, hari ini masyarakat kita, terutamanya dalam ilmu berkaitan tentang Al-Quran, kebanyakan ilmu tentang Al-Quran hanyalah sekadar sampai membaca sahaja, kan? Sedangkan tujuan Al-Quran itu diturunkan adalah untuk kita mencari ilmu di dalamnya, untuk kita beramal. Tetapi hari ini dikatakan bahawa, kata seorang ulama, Fudail al-Iyad, dia kata apa? Sesungguhnya Al-Quran diturunkan hanyalah untuk diamalkan, tetapi orang-orang menjadikan bacaan sebagai pengamalan. Kata Fudail al-Iyad ni zaman dulu ni, zaman salafus soleh. Dia kata Al-Quran ni turun untuk diamalkan, tetapi hari ni umat cuma baca sebagai amalan. Sebab tu kelas-kelas mengaji pada hari ini kita kata sedikit rugi. Sebab kita semua sampai tahap membaca. Lepas baca, lepas khatam, biasanya orang dah tak hantar mengaji dah, kan? Kalau kita dengar cerita-cerita dulu pun, macam mana saya dah habis khatam. Kita jumpa orang lama, berapa lama last khatam? Kita zaman dulu, masa kecil. Maksudnya Al-Quran ni sekadar baca sahaja, tetapi tidak dirungi ataupun difahami. Jadi itu satu kerugian. Sebagai misal, kita ambil satu kelas belajar bahasa Perancis ke, bahasa Jepun ke, bahasa Korea ke, bahasa Mandarin, kita setakat boleh baca je, tapi kita tak faham apa yang kita cakap. Jadi itu satu kerugian apabila kita hanya menjadikan dia sebagai amalan tetapi tidak menjadikan sebagai sumber ilmu. Dan kita melihat salafus soleh, mereka sangat mengambil berat tentang beramal. Sebab hari ini kita banyak belajar tapi kita tak bertindak ataupun tak beramal dengan ilmu yang kita miliki. Di antara contoh para sahabat, di antara sahabiah Ummul Mukminin Ummu Habibah radhiyallahu anha, dia riwayatkan sebuah hadis. Dan hadis ni pernah saya kongsikan dalam kuliah kita sebelum ni, tentang satu amalan, satu amalan yang siapa yang buat satu hari 12 rakaat atau dalam hadis yang lain 10 rakaat, maka dia akan mendapat sebuah rumah di syurga. Tapi saya tak boleh nak cek lah adakah kita dah beramal dengan hadis tersebut. Walaupun setiap kali kelas kuliah kita kongsi. Tapi apa kata Ummu Habibah yang meriwayatkan hadis tersebut? Dia kata dia kata Ummu Habibah berkata, aku pun tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengarkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummu Habibah yang riwayatkan hadis tadi, apa hadis tersebut? Siapa sahaja yang solat 12 rakaat sehari semalam, maka akan dibangunkan untuknya dengan sebuah rumah di syurga. Dalam hadis lain 10. Apa tuan-tuan 2 rakaat solat rawatib? Apa dia? 2 sebelum subuh,
Kita ulang balik. 2 sebelum subuh, lagi 2 sebelum zuhur, 4. 2 selepas zuhur, 6. 2 selepas maghrib, 8. 2 selepas isyak, 10. Satu hadis 10. Hadis yang 12 macam mana? Hadis yang 12 sebelum zuhur tu dia buat 2 4 rakaat. Kata Ummu Habibah, selepas aku mendengar hadis ini, aku tidak pernah meninggalkan amalan tersebut. Maksudnya dia mengamalkan dengan ilmu yang dimiliki. Satu amalan lagi, Ibnu Umar dia bagi tahu. Kita pernah dengar tak hadis sebelum tidur kita kena ada wasiat? Kan pernah dengar hadis ni? Kita tak boleh tidur selagi mana kita tidak ada wasiat di sisi kita. Hari ini minta maaf, kebanyakan orang bila dah meninggal akan berlaku polemik dalam keluarga. Buat apa? Berebut harta pusaka dan sebagainya. Sampai kes tu memakan bertahun-tahun. Sedangkan sunnah Nabi SAW, ya, Ibn Umar meriwayatkan sebuah hadis, tidaklah hak bagi seseorang Muslim mempunyai sesuatu yang dapat diwasiatkan menginap selama 3 malam kecuali tertulis wasiat di sisinya. Kemudian Umar berkata, tidak lewat bagiku satu malam semenjak aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan hal demikian melainkan wasiat ada di sisiku. Maksudnya kita dengar, sahabat ni dengar dan sahabat ni beramal dengan apa yang dipelajari. Tentang amal juga, ini saya masih prinsip yang kedua. Imam Ahmad mengatakan bahawa aku tidak menulis suatu hadis pun kecuali aku telah mengamalkannya, sehingga pernah aku mendapati hadis Nabi berbekam, ya, dan memberikan kepada Abu Taibah 1 wang dinar, maka aku pun memberikan kepada tukang bekam 1 dinar ketika aku berbekam. Maksudnya dia tulis tentang hadis bekam, maka nak beramal maka dia ikut apa yang dia tulis. Kata Al-Imam Bukhari rahimahullah, aku tidak pernah melakukan ribah, mengumpat terhadap seorang pun setelah aku mendengar bahawa ribah itu adalah haram, yang mengumpat. Sesungguhnya aku berharap berjumpa dengan Allah dan dia tidak akan menghisapku bahawa aku telah melakukan ribah terhadap seseorang. Maksudnya bila kita tahu satu perkara amalan tu tak elok, haram hukumnya, maka kita pun tidaklah melakukannya. Prinsip kedua adalah kita beramal. Prinsip yang ketiga adalah kita menyampaikan, ya, setelah kita belajar, setelah kita beramal. Prinsip ketiga adalah kita menyampaikan ilmu yang telah kita miliki. Dipanggil hari ini sebagai dakwah ataupun pesanan, ataupun kalau bahasa moden kita panggil sharing. Sharing, tahu siapa ada Facebook? Tahu ada Facebook? Tak ada Facebook, pakai TikTok kot. Jadi dia ada satu, kalau kita tengok, like, comment and share. Like tu apa? Like tu mestilah tahulah perkara tu. Comment mestilah bertindak, dan share mestilah menyampaikan. Itu adalah prinsip. Itu bahasa moden lah. Tapi kalau bahasa kita, ilmu, amal dan menyampaikan. Dan prinsip yang keempat adalah prinsip yang sangat penting, iaitu sabar. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru, wahai orang yang beriman, sabar dan menjadilah orang-orang sabar. Allah tegaskan 2 kali, ya. Dan sabar sebagai daripada iman. Sabar apa tak pun? Sabar dalam menuntut ilmu, ya, sebab belajar ni bukan mudah. Belajarilah banyak ujian, ya. Sebab tu hari ni orang buat kajian, kebanyakan pelajar bila dah tamat pengajian, dah habis belajar SPM, banyak yang tidak berminat untuk melanjutkan pelajaran. Orang anggap ilmu ni bukan satu keperluan, ya. Jadi sabar dalam untuk ilmu. Kemudian sabar dalam apa? Sabar dalam beramal, ya, sebab kita nak beramal ni dah tahu, kadang-kadang kita dah tahu, tapi nak beramal pun perlukan sabar juga, kan? Biasa kalau orang tak sabar, lepas habis semayang terus balik lah. Tapi nak beramal, Nabi sebut lepas solat ada solat ba'diyah, maka kita pun sabar untuk melakukan amalan tersebut. Dan sabar dalam apa? Sabar dalam menyampaikan, ya, dalam kita berdakwah. Menyampaikan ni kadang-kadang kita cakap sekali, orang mungkin tak dengar, 2 kali, 3 kali, ya, sampai bila-bila pun kita kena sabar dalam menyampaikan. Dan lihatlah dakwah Nabi SAW, ya, bagaimana Nabi kita bersabar dalam menyampaikan dakwah. Sesungguhnya kalau nak tengok ujian yang paling hebat, lihatlah ujian para Nabi dan juga Rasul. Nabi Nuh AS berdakwah berapa? Dekat 1000 tahun, 950 tahun. Bayangkan berapa orang yang masuk Islam, berapa orang yang sahut cabaran, yang menerima dakwah Nabi Nuh AS. Bahkan isteri dan anak-anak pun tidak terima dakwah Nabi Nuh. Itu ratusan tahun dakwah.
ya. Jadi kita lah mesti sabar dalam menyampaikan. Baiklah, kita masuk kepada ayat Quran yang telah kita bacakan tadi tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara diri kita sendiri, anfusakum wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, perkataan ku anfusakum, peliharalah, dia berasal daripada perkataan waqa, ya. Takwa pun berasal perkataan ini. Apa maksud takwa? Asal dia perkataan waqa, ya. Peliharalah, kan khatib berpesan pada hari Jumaat, ya. Ittaqullah, bertakwalah kalian, peliharalah diri kalian. Pelihara daripada apa? Daripada perkara yang Allah murka, dan lakukan perkara yang Allah redha. Mungkin tuan-tuan pernah dengar orang yang bernama Waki. Ada orang nama Waki? Ada siapa kawan-kawan nama Waki? Maksudnya orang yang memelihara. Dan kita melihat apakah kata-kata salafus soleh. Cara terbaik adalah dalam kita memahami ayat Allah Subhanahu wa taala adalah kita membaca atau membuka tafsiran. Terjemahan kita dah faham dah. Allah perintahkan kita untuk jaga diri dan ahli keluarga. Tetapi penafsiran atau penerangan adalah yang terbaik dalam kita memahami apa yang ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu majma'in dan para tabi'in. Apa kata Sufyan As-Sauri? Maksud pelihara diri dan juga keluarga daripada api neraka yang dimaksudkan adalah didiklah mereka dan ajarilah mereka. Maksudnya didik dan ajar keluarga. Kata Ali ibn Abi Talha, murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksud tentang pelihara diri daripada api neraka iaitu amalkanlah ketaatan kepada Allah dan hindarkanlah perbuatan derhaka kepada Allah, serta perintahkanlah kepada keluargamu untuk berzikir, nescaya Allah akan menyelamatkan kamu dari api neraka. Kata Mujahid, maksud ayat tersebut adalah bertakwalah kamu kepada Allah dan perintahlah kepada keluargamu untuk bertakwa kepada Allah. Dan dikatakan Imam Abu Daud Al-Tirmizi tentang sebuah hadis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru as-sabi bis-salah idza balagha 7 sinin fa idza balagha 10 sinin fasribu 'alaiha. Dibawakan sepotong hadis, perintahkan kepada anak untuk mengerjakan solat. Bagi mereka yang ada anak, perintahkan kepada anak untuk mengerjakan solat apabila usianya mencapai 7 tahun, dan apabila usianya mencapai 10 tahun, maka pukullah dia kerana meninggalkannya. Ini adalah sabda Nabi SAW bagaimana kita nak didik anak, ya, tentang solat. Dan dikatakan bahawa inilah untuk menjadi latihan bagi dalam ibadah, supaya kita nak daripada 7 tahun tu dah mula mengenal solat. Dan dikatakan bahawa sudah terbiasa dan apabila sampai usia balik sudah terbiasa untuk mengerjakan ibadah, ketaatan dan menjauhi maksiat serta meninggalkan perkara yang mungkar. Dan kita kena tahu tuan-tuan dirahmati Allah, perkara pertama yang Allah akan hisab adalah amalan pertama yang Allah akan hisab adalah solat. Sebab tu tuan-tuan, para ulama bila mensyarahkan ayat Quran ini, mereka mengatakan bahawa membawa hadis tentang solat. Solat adalah amalan yang paling pertama yang akan dihisab oleh Allah. Dan diberitahu dalam hadis bahawa sekiranya amalan solat itu lepas, maka amalan yang lain pun lepas. Sekiranya amalan solat sini tidak lepas, maka amalan lain pun akan tersangkut. Itu menunjukkan bahawa solat merupakan prioriti, ya. Sebab tu selepas kita mengajak umat kepada tauhid, mengesahkan Allah, kita kena ajak untuk menunaikan solat. Bahkan di situ pernah menjadi polemik ataupun menjadi perbahasan tentang solat. Orang yang tak solat ni adakah dia Islam ataupun tidak Islam? Sampai begitu sekali, ya. Begitu pentingnya kita menjaga solat. Dan kemudian waquduhan nas wal hijarah. Dan apakah tafsiran terhadap manusia dan juga batu-batu? Dan dikatakan bahawa bahan bakar api neraka adalah terdiri daripada manusia dan juga batu. Batu di sini dimasukkan bahawa berhala, ya.
Menurut satu pendapat, yang dimasukkan dengan batu adalah berhala-berhala yang dahulunya dijadikan sembahan. Kerana Allah SWT berfirman, innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasuba jahannam. Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan jahannam, dalam surah Al-Anbiya ayat 98. Jadi dimasukkan batu tersebut merujuk kepada berhala. Cuma tuan-tuan dan rahmati Allah, saya nak menarik kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang tentang neraka. Tentang neraka, tuan-tuan. Sebab neraka, tuan-tuan, merupakan satu azab Allah, ya, yang sangat mengerikan. Bahkan hari ini mungkin di antara kita mungkin pernah ada pengalaman dengan api. Mungkin kita ada di antara yang pernah melecur ataupun kena panas, ya. Di dalam siksaan yang paling dahsyat adalah siksaan berkaitan dengan api. Sebab dia akan menimbulkan dua kesan, iaitu kesan pada fizikal dan juga kesan pada mental. Siksaan yang paling berat. Sebab tu kalau tengok ahli neraka, na'udzubillah, Allah cerita dalam Quran, mereka ni bukan saja diseksa fizikal, bahkan mental mereka. Ya, mereka rasa menyesal, mereka rasa putus asa dalam neraka, ya, penyesalan yang terlalu menyesal. Tuan-tuan, kita mungkin hari ini kita ada perkara yang mungkin kita menyesal. Bila kita duduk, kan bagus kalau dulu aku buat macam tu, kan bagus kalau buat begitu. Ada perasaan menyesal. Tetapi di dalam neraka, sifat menyesal adalah sifat yang sangat-sangat menguji diri mereka. Allah uji mereka dengan sifat menyesal yang terlalu mendalam. Dan kembali perkataan tentang nara, tentang neraka, sifatnya neraka ni apa, tuan-tuan? Panas. Kita hari ini, tuan-tuan, Masya Allah, Tabarakallah, walaupun suhu Malaysia ni bukan macam suhu negara jiran dekat negara Arab, ya, siapa yang pernah pergi Arab Saudi ataupun pergi negara-negara Arab, ya, malam saja suhu kat 38, 39. Kita malam mungkin dalam 20 lebih. Bahkan kita di Malaysia ni masuk kereta je mesti on aircon, kan, nak tahan daripada tak tahan panas, ya. Bayangkan bila Allah sebut tentang neraka. Dan kita hakikat ni, tuan-tuan, dalam berdoa kita selalu berdoa minta pada dijauhi api neraka. Bahkan kita hari ni kadang-kadang kita beramal bukan sebab kita kata kita layak untuk syurga, tapi sebab kita takut neraka Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dalam doa kita doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Wa qina apa, tuan-tuan? Wa qina azabannar. Pelihara diri kami daripada api neraka. Kita doa apa lagi? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita minta berlindung dari Allah SWT min sakhatika, daripada murka Allah, dan juga minta berlindung daripada api neraka. Sebab, tuan-tuan, neraka Allah ni, Masya Allah, ya, sangat menggerunkan. Daripada dia punya penjaga. Siapakah penjaga malaikat? Penjaga api neraka? Malik, penjaga pintu. Siapakah yang malaikat yang menyeksa dalam api neraka? Dalam surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Allah sebut falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah, dan kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah, tuan-tuan, malaikat yang sangat menggerunkan. Dalam tafsir kata malaikat sangat hitam, bertaring dan sangat bengis. Dan Allah sifatkan ghilazun syidadun, mereka bengis, tak ada simpati, akan seksa sampai habis, ya. Sebab tu, tuan-tuan, para salafus soleh apabila mereka terdetik untuk melakukan perkara-perkara maksiat, mereka akan buat apa? Mereka akan pegang api, ya. Macam tuan-tuan zaman sekarang pakai lighter lah, kan, tak rasa nak buat maksiat ke, nak buat benda yang dosa, cuba pegang api. Kalau boleh tahan api tu, buat, kan. Sama macam tu sekali, salafus soleh zaman dahulu, ya. Sifat neraka ni sangat mengerikan, ya. Dan hari ini, tuan-tuan, Masya Allah, kita hari ini, orang kita di sini memang masjid-masjid hari ini tak adalah pakai kipas. Saya tengok kebanyakan semua aircon, berhawa dingin. Sebab apa? Tak tahan panas, kan, tak tahan panas. Dan dikatakan di sini tentang api, ya, penderitaan yang tak tertanggung dan berulang, kesakitan fizikal yang mendalam, ya. Api, tuan-tuan, secara langsung menyerang kulit dan juga tisu tubuh.
menyebabkan luka bakar yang tidak hanya melibatkan lapisan luar kulit tetapi menembusi hingga ke saraf dan juga otot. Luka bakar dianggap sebagai salah satu jenis kecederaan yang paling menyakitkan kerana saraf yang tersentuh api terus menghantar isyarat kesakitan yang ekstrim kepada otak. Bahkan luka yang bakar kecil pun menimbulkan kesakitan yang parah. Sebab tu kalau kecemasan, kalau biasa pergi kecemasan, kalau yang terbakar ni dia terus masuk dia zon merah, dia tak ada zon hijau, ya. Itu di dunia. Kalau di neraka, na'udzubillah min zalik. Di dalam Al-Quran, neraka ni tuan-tuan Allah sifatkan, ya. Penderitaan di neraka adalah berterusan dan berulang. Setiap kali kulit terbakar, ia akan digantikan dengan kulit yang baru, ya, supaya penderitaan itu tidak berakhir. Ini menggambarkan penderitaan yang kekal tanpa peluang untuk rehat. Ya, na'udzubillah tuan-tuan, kita kena minta daripada perlindungan daripada api neraka. Sebab apa, di neraka ni Allah akan seksa dan kulit tu sentiasa diganti. Kita ingat dah habis, rupanya Allah ganti dengan kulit baru. Penderitaan yang kekal tanpa peluang untuk rehat dan kelegaan secara fizikal yang tidak dapat ditanggung oleh manusia. Dan kemudian panas yang sangat melampau. Ya, dalam hadis Allah bagi tahu panas api neraka ni berapa? 69 kali ganda. 69 kali ganda. Ini menunjukkan keperitan yang jauh melampaui apa yang dapat kita bayangkan. Api yang lebih panas ini tentu membawa penderitaan fizikal yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, ya. Sebab tu tuan-tuan, kalaulah kita sentiasa membayangkan neraka Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa tentu tak ada orang yang sanggup melakukan perbuatan dosa. Apalagi tuan-tuan, dalam neraka Allah sifatkan tentang air panas, ya. Air panas. Air panas yang macam mana? Yang berdidih. Siksaan luar, siksaan dalam juga pun ada. Pembakaran dalaman. Di dalam Al-Quran disebutkan bahawa penghuni neraka akan diberi minuman daripada air yang mendidih yang sangat panas. Dan air panas ini cukup untuk membakar organ-organ dalaman seperti perut, usus dan juga tekak, dan mengakibatkan kesakitan dalaman yang sangat menyakitkan. Tidak seperti api yang membakar dari luar. Air panas ini merosakkan organ dari dalam, memberikan pengalaman penderitaan yang mendalam. Saya pernah baru ni pergi makan kat sebuah restoran tu. Entah macam mana, saya order bihun sup, terlampau panas, tak boleh nak makan, berasap-berasap, sampai keluar asap. Jadi apa buat, saya bungkus je lah. Tak boleh nak makan. Maksudnya itu baru di dunia, kan, terlampau berasap makanan tu, tak boleh nak makan. Ini Allah cerita tentang panas mendidih di dalam neraka. Dahlah ahli neraka minum air panas yang mendidih, rasa lega tak? Tidak rasa lega, ya. Tiada rasa lega. Rasa haus yang teramat sangat di neraka tidak akan memberikan kelegaan. Setiap kali mereka kehausan, mereka akan diberikan air yang mendidih, terus-menerus menambah kesakitan tanpa memberi sebarang kelegaan, ya. Itu belum cerita tentang di neraka ada tanah, rantai, dibelenggu, diseksa. Dan disifatkan neraka ni penuh dengan tangisan, kan, duduk dengan orang menangis, berteriak, dan dalam kegelapan yang terlalu gelap. Dikata bahan bakar dari tanah dan juga batu, belenggu, kekangan yang menambah kesakitan, kena ikat, ya. Menyebabkan bila kena ikat ni mereka tidak dapat melarikan diri daripada siksaan. Dengan kesakitan ni mereka bertambah dengan setiap usaha untuk melawan. Makin dia melawan, makin dia sakit. Dan dikatakan kenapa api neraka ni sering menjadi gambaran utama azab di neraka. Sebab api ni dia membawa satu elemen kesakitan yang menyeluruh, dia rosakkan kulit, saraf, tisu dan menyebabkan trauma emosi, ya. Sebab tu hari ni kalau kita tengok orang yang mangsa kebakaran, dia tak sama dengan mangsa lain, dia punya emosional terganggu, ya. Api menimbulkan ketakutan yang mendalam kerana kesakitan akibat pembakaran sukar untuk diatasi, dan pemulihannya sangat menyakitkan. Kalau di dunia tuan-tuan, kesakitan terbakar ni adalah satu kesakitan yang paling kuat, ya. Dan gambaran api neraka yang jauh lebih dahsyat patut buatkan kita ni lebih sukar membayangkan tahap keperitan yang ditanggung, ya. Jadi bila Allah cerita dalam Quran pelihara diri dan keluarga api neraka, maka ia bukan satu perkara yang biasa. Bahkan kalau kita melihat perjalanan akhirat, bila kita meninggal, kita akan masuk alam barzah.
Lepas masuk alam barzakh kita akan dibangkitkan. Lepas dibangkitkan kita akan mana? Akan dikumpulkan di padang mahsyar. Dikumpul pada mahsyar kita akan dibuat apa? Akan dimizan, diberikan timbangan. Sebelum tu diberikan buku cetak amalan. Lepas tu kita akan pergi ke titian sirat. Saya ringkas je. Titian sirat. Di bawah titian sirat tu apa tuan-tuan? Apakah bawah jambatan? Apakah di bawah jambatan? Kalau tuan-tuan lepas jambatan tu sampai syurga. Kalau jatuh bawah jambatan maksudnya masuk neraka. Maksudnya tuan-tuan, setiap orang di kalangan kita ni pasti melalui neraka. Pasti melalui. Cuma jatuh ataupun tak jatuh. Dan Allah sifatkan bagaimana kita melalui jambatan tersebut adalah dengan amalan masing-masing. Ada yang sebatas kilat, ada seperti bayi dilahirkan, ada yang merangkak. Jadi apabila Allah berbicara tentang jambatan, tentang mizan melepasi neraka, Allah ada sifatkan dalam surah Abasa. Di jambatan tersebut ada satu sifat yang namanya pengkait. Tahu pengkait? Dia akan tarik orang kat jambatan jatuh ke bawah. Ya. Jadi neraka ni adalah satu perkara yang mengerikan. Ya, mengerikan. Walaupun kita tahu ada hadis yang Nabi sebut bahawa semua umat Islam yang mentauhidkan Allah, yang iman dia walaupun sebesar zarah, dia akan masuk syurga. Akan masuk syurga. Semua umat Islam selagi mana dalam diri mereka ada tauhid, ada iman walaupun sebesar zarah, dia akan masuk syurga. Cuma dia akan masuk neraka dahulu. Persoalannya tuan-tuan, bila kita dah tahu neraka ni mengerikan, azab sebagainya, kita nak masuk ke tuan-tuan? Ya? Jadi kita kena selalu bermuhasabah, selalu mengoreksi diri. Dan sahabat saya masya-Allah, bila baca tentang kisah-kisah muhasabah ni, sahabat Nabi ni mereka adalah orang yang paling hebat dalam bermuhasabah. Ya. Kita hari ni tuan-tuan mungkin macam ni muhasabah. Mungkin tuan-tuan hari ni cek, hari ni solat, hari ni 6 hari bulan November 2024. Solat 5 waktu. Okey, subuh tadi aku solat kat mana? Oh, subuh di kat masjid. Zuhur kat mana? Zuhur kat tempat kerja. Asar kat mana? Tu kita cek muhasabah amalan kita. Kan? Tu cek solat fardu. Cek berjemaah pula. Berjemaah ke tak? Kan? Apa lagi? Kemudian cek lagi solat sunat. Buat saya makan. Ya, kita disuruh untuk bermuhasabah diri. Sahabat Nabi tuan-tuan, mereka punya muhasabah sangat dahsyat. Ya, mereka comparekan dengan orang-orang yang lebih teruk. Contohnya kisah sahabat Nabi Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tuan-tuan, dia tahu ada seorang sahabat Nabi bernama Huzaifah bin Yaman. Huzaifah bin Yaman ni dia menyimpan senarai nama orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Ya, orang-orang maksudnya orang-orang yang berpura-pura Islam lah. Apa dia kata dengan Huzaifah? Wahai Huzaifah, boleh tak aku semak nama aku? Ada tak nama dalam senarai orang-orang munafik? Tuan-tuan bayangkan muhasabahnya sahabat-sahabat Nabi ni. Dia boleh minta nama dia, adakah nama aku tersenarai dalam nama orang-orang munafik? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka biografi Sayyidina Umar Khattab, masya-Allah tabarakallah, sangat hebat tuan-tuan. Nabi bagi tahu, kalaulah ada Nabi selepas aku, Umar lah Nabi. Ya, tentang azan. Yang kita azan ni adalah cetusan idea daripada Sayyidina Umar. Banyak Sayyidina Umar ni dia punya pandangan dia sama dengan teli dengan wahyu. Kalau tuan-tuan baca sejarah Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar ni sangat hebat. Kata Nabi SAW, mana laluan yang Sayyidina Umar lalu, syaitan takkan lalu. Tetapi muhasabah Sayyidina Umar ni dia boleh minta nama dia ada tak dalam senarai orang-orang munafik. Adakah termasuk orang munafik? Ya. Kita hari ni kalau solat masjid pun dah alhamdulillah dah rasa ahli syurga dah. Kan? Jadi itu sifat-sifat yang perlu kita jauhi, yang perlu kita muhasabah. Cerita kedua tuan-tuan, cerita kedua tentang Sayyidina Umar juga. Masya-Allah. Nabi SAW cerita tentang ahli syurga, tentang neraka. Dan di akhir cerita Nabi bercerita tentang seorang lelaki yang terakhir masuk dalam syurga. Bayangkan, ni Nabi cerita ni. Allah mengkhabarkan bahawa ada kisah sebuah lelaki terakhir masuk syurga. Maksud dia ni memang orang kata paling teruk lah ni. Kan maksudnya dia selepas sesat apa semua, dia last banduan terakhir neraka yang masuk syurga. Sebab ada iman walaupun sebesar zarah. Jadi bila dia masuk syurga, orang ni banduan neraka ni dia terpinga-pinga. Sebab memanglah dia memang kata tak layak sebab dia terlampau jahat dan sebagainya kan, iman sebesar zarah. Dia terpinga-pinga masuk dalam syurga. Sampai dia kata dengan Allah, ya Allah, betul ke aku masuk syurga ni? Dan Allah kata, ya, kau masuk syurga. Dan Nabi bagi tahu,
orang tersebut mendapat 10 kali ganda kerajaan dunia. 10 kali ganda kerajaan dunia ni untuk orang yang terakhir masuk dalam syurga. Maksudnya hebat nikmat Allah bagi Ta'ala bagi ni, walaupun dia orang terakhir masuk syurga. Tuan-tuan tahu tak apa kata Sayyidina Umar? Apa kata Sayyidina Umar? Dia kata, aku berharap aku adalah orang yang terakhir, aku adalah orang tersebut. Faham tak? Nabi cerita tentang orang terakhir masuk syurga. Sayyidina Umar boleh kata, aku berharap akulah orang tu. Bayangkan tuan-tuan, Sayyidina Umar kalau kita pergi dekat Masjid Nabawi tu, dekat makam dia Rasulullah, Abu Bakar, lepas tu Umar, tuan-tuan. Makam di samping Nabi SAW, bukan orang biasa, tuan-tuan. Ya, gelar Amirul Mukminin, gelar Al-Faruq, pembeza di antara hak dan juga batil. Bayangkan tuan-tuan, muhasabahnya Sayyidina Umar, dia kata, aku berharap akulah orang terakhir masuk syurga. Para ulama jelaskan bahawa maksud Sayyidina Umar ni memang doa betul-betul nak masuk syurga. Kan? Maksudnya orang siapa yang terakhir tu kira selamat juga masuk syurga, walaupun orang terakhir dia tetap selamat masuk syurga. Tetapi itulah sifat muhasabah ni para sahabat Nabi apabila mereka betul-betul melakukan muhasabah yang begitu mendalam. Ya. Kita hari ni tuan-tuan, ya, sebab tu kita hari ni kena banyaklah membaca sirah salafus soleh, melihat bagaimana mereka bermuhasabah. Dan kemudian disebutkan tentang malaikat alaiha malaikah, di dalamnya terdapat malaikat yang sangat kasar dan juga bengis. Dan sifat malaikat mereka ni tidak bermaksiat kepada Allah, mereka sangat taat, sangat mengikut perintah Allah, jauh kita dari manusia yang penuh dengan kelemahan, yang ada hawa nafsu dan juga ada bisikan syaitan. Jadi Allah menyifatkan bahawa malaikat ni akan jaga betul-betul. Tidak ada langsung perasaan simpati kepada orang-orang dalam neraka. Rasa kesian, bagi sejuk tak ada. Akan seksa dengan penuh siksaan dan penuh dengan kengerian. Jadi sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menjauhkan kita daripada api neraka. Api neraka sifatnya sangat mengerikan, sangat menakutkan. Dan hari ini kadang-kadang, ya, saya minta maaf lah, kita kalau tuan-tuan duduk dalam dunia realiti hari ini, orang Melayu kita ni dia suka cerita yang seram, dia suka cerita yang menakutkan. Kan kalau tuan-tuan tengok ranking dan juga rating cerita-cerita seram di Malaysia ni, kebanyakannya dia punya sel tu tinggi. Tapi kalau buat cerita tentang guru ke, tentang kemerdekaan ke, dia tak banyak sel. Tapi kalau cerita seram, sel dia tinggi. Maksudnya orang kita ni suka benda-benda menyeramkan. Tetapi tapi seram yang dalam filem tu mengarut lah. Saya kalau memang ada jemaah kawan-kawan, memang saya tak galakkan pergi. Sebab kita sepatutnya tanamkan rasa takut pada Allah, tanamkan rasa takut pada api neraka, bukan tanam takut pada hantu-hantu yang bertaraf OKU. Kan? Kalau kita tengok hantu yang cerita Melayu ni, hantu yang tak ada kaki lah, tapi orang takut. Kan? Hantu yang pakai wheelchair, tapi orang rasa takut, seram. Itu sebabnya benda-benda syirik, benda-benda yang tahayul yang kita perlu elakkan. Ya, yang perlu dididik adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa takut kepada api neraka. Itu yang kita perlu tanamkan. Perlu didik jiwa kita, masyarakat kita, dan paling penting adalah diri kita dan ahli keluarga. Dan Allah sebut yang pertama, kalau bermula pelihara diri adalah bermula dengan diri sendiri, baru kita pergi kepada ahli keluarga. Dan tidak ada perkara yang paling penting adalah kita menjaga akidah kita, keimanan kita, dan juga menjaga solat. Ya, mudah-mudahan ayat yang kita bacakan ini tuan-tuan, kita dah tahu, saya dah kongsikan sedikit pandangan para salafus soleh, ya, apakah yang dimaksudkan dengan ayat peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka, ya, dan juga malaikat yang bersifat bengis dan juga kasar, yang mereka tidak bermaksiat kepada Allah, dan mereka terus-menerus akan melakukan apa yang Allah perintahkan, ya. Dan itulah salafus soleh, apabila mereka membaca satu ayat, mereka akan amal dan mereka akan sampaikan. Itu yang kita kena buatlah. Tuan-tuan dah tahu hari ini, amal dan juga